bincangkan tentang tajuk baru pada muka surat 827 kajian kita. Tajuknya ialah betul-betul tentang rujuk. Rujuk ini bermaksud untuk kembali semula kepada ikatan pernikahan yang telah pun terbina tetapi telah berlaku perceraian, dan perceraian itu masih lagi dalam tempoh isterinya beredar. Okay, isterinya masih dalam tempoh edar, iaitu apa tuan-tuan? Cooling off period sebelum perceraian itu muktamad. Yang ini surat itulah yang pertama dia tuan-tuan, iaitulah ada beberapa bentuk ikatan yang melayakkan perceraian itu ataupun talak itu dikategorikan sebagai talak raj'ah, pada talak yang boleh rujuk. Bila kata rujuk ni maksudnya kembali kepada ikatan pernikahan yang telah terbina tanpa perlu kepada akad yang baru dan juga mahar ataupun mas kahwin yang baru. So itu dimaksudkan dengan rujuk. Jadi apa disebutkan di sini, dia kata ketahuilah jika suami menceraikan isterinya, talak mesti berada dalam salah satu keadaan berikut. Maknanya bila seorang suami menceraikan isteri dia, maka talak yang dijatuhkan itu akan ada salah satu daripada situasi itu. Yang pertama, suami menceraikan isteri sebelum berlaku persetubuhan. Itu dia maknanya kahwin, lepas tu ditunggu ceraikan tanpa pernah berlaku persetubuhan antara dia dengan isteri. Kalau orang dulu ni tuan-tuan, dia biasa kenal, kita panggil apa? Janda berhias. Kan, perempuan yang diceraikan oleh suami dia tanpa sempat disetujui. Ini yang pertama, suami ceraikan isteri sebelum berlaku persetubuhan. Yang keduanya ialah suami menceraikan isteri secara khulul, sama ada sebelum ataupun selepas persetubuhan. Khulul ni tuan adalah tebus talak. Maksudnya isteri bersetuju untuk membayar sejumlah wang ataupun sesuatu yang bernilai kepada suami sebagai balasan atas persetujuan suami dia untuk menceraikan dia. Kalau kita dalam taklid yang biasa dibuat oleh suami selepas daripada akad nikah, kalau sekiranya tidak memberikan nafkah lebih daripada 3 bulan atau 4 bulan dalam lafaz taklid, kalau kita sebut tadi 3 bulan dalam enakman, dia kata 3 bulan. Jadi maksudnya lepas 3 bulan suami tak beri nafkah, lepas tu dia mengadu kepada mahkamah, bukan automatik sebab ada orang tu kata tak adakah. Maknanya kalau lafaz taklid dia kata 3 bulan tak bagi nafkah, maka dengan automatik pernikahan itu terubah ke jawapannya tidak. Betul, sebab kita tengok saya semua negeri sama saja lafaz taklid dia itu dikaitkan dengan apa? Dan isteri itu mengadu kepada mahkamah. Jadi maksudnya walaupun suami tidak lafaz taklid dia bukan automatik terubah, karena isteri itu perlu mengadu kepada mahkamah terlebih dahulu dan membayar. Kalau dulu tu bayar RM10 je. Jadi mana nilai suami itu RM10 je, dan membayar RM10. Tapi sekarang saya sudah naikkan, 100 kot. Kalau tengok negeri masing-masing tak. Dan membayar sejumlah wang itu, maka terbubarlah pernikahan tersebut. Jadi maksudnya membayar itulah yang dibagi sebagai khulul. Ini secara khulul. Kemudian yang ketiga, suami menceraikan isteri dengan talak 1 ataupun talak 2 selepas telah berlaku persetubuhan. Ada dia kahwin, berlaku persetubuhan, kemudian suami menjatuhkan talak 1 ataupun talak 2 kepada isteri dia. Kalau dalam bahasa kita 1 atau 2 ni dia boleh berlaku sama ada 1 kali ataupun 2 kali.
mazhab kita Syafi'i mengatakan kalau suami tadi itu menjatuhkan talak dua kepada isterinya walaupun kali pertama, maka dikira sebagai jatuh talak dua. Berbanding dengan beberapa mazhab lain, katanya mazhab Hanafi, yang dikatakan dua talak satu ataupun talak dua itu adalah berapa kali berlaku. Jadi kali pertama, kali kedua. Jadi dia mengikut berapa kali berlaku itu dikira talak dua. Tapi dalam mazhab kita, dia kira berapa lafaz talak yang dijatuhkan oleh suami tadi. Okey, untuk situasi yang keempat pula dia kata, suami menceraikan isteri dengan talak tiga. Ya, suami menceraikan isteri dengan talak tiga. Yang mana dalam mazhab kita, maksudnya walaupun kali pertama bila dia melafazkan cerai itu, aku ceraikan kamu dengan talak tiga, terus jatuh tiga. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi kita sebutkan tadi itu tiga kali. Talak satu, rujuk. Talak dua, rujuk. Talak tiga. Berapa bulan dia dan keempat-empat situasi tadi itu dia kata inilah cara-cara talak yang mungkin berlaku. Setiap suami yang menjatuhkan talak kepada isteri dia, maka dia akan berlaku dalam salah satu daripada empat situasi tadi. Jadi berkait dengan tiga situasi ini tadi tuan, kalau kita tengok secara mudahnya, penting lagi kita akan bincang. Yang membolehkan rujuk hanyalah situasi ketiga itu. Okay. Jadi dia kata kita akan bincangkan dengan detail hukum yang berkait dengan rujuk sekiranya suami ini tadi ingin kembali kepada pernikahan ataupun ikatan pernikahan yang telah terbina sebelum daripada berlakunya talak tersebut. Okay, jadi kalau itu tuan, maknanya perlu faham di sini bagaimana proses rujuk itu boleh berlaku. So, kita pergi situasi yang pertama dulu. Suami yang menceraikan isteri sebelum menyetubuhi akad nikah berlaku, duduk bersama tapi tak pernah, suami tak pernah menyetubuhi isteri. Jika suami menceraikan isteri sebelum menyetubuhinya, maka talak itu adalah talak bain. Bila kita talak, sebab talak ni dia ada talak raj'i kita sebut tadi, mana boleh reverse balik tanpa perlu akad baru dan juga mahar yang baru. Kategori yang kedua dia panggil talak bain. Talak bain itu maksudnya talak yang telah terbina, valid, jadi tak boleh nak reverse kepada ikatan pernikahan sebelum itu kecuali dengan akad yang baru dan juga mahar yang baru. Cuma bain ini dia terbagi kepada dua, sama ada bain bainunatul sughra ataupun bain bainunatul kubra. Ya. Tadi kita katakan pastilah apa beza antara dua. Jadi sekarang ni kalau dia suami tadi ceraikan isteri sebelum bersetubuh, maka talak itu talak bain, tak boleh rujuk lah. Kena kalau nak ni juga akad baru, mahar baru. Suami tidak dibolehkan merujuk kembali kepada isterinya kerana isteri tidak diwajibkan iddah disebabkan oleh perceraian tersebut. Kerana rujuk ni tuan, dia dalam tempoh iddah. Sedangkan isteri yang belum disetubuhi oleh suami, bila dia diceraikan, dia tak ada tempoh iddah. Esok tu boleh kahwin baru, tak ada masalah. Ya. Dan hukum ini adalah jelas dapat difahami melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 49 daripada surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddah ta'tadduna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengahwini perempuan-perempuan beriman al-mu'minat, thumma talaqtumuhunna, dan kemudian kamu menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum daripada kamu menyentuhnya. Maksud menyentuh di sini adalah menyetubuhi. Jadi Allah kata kalau kamu kahwini perempuan-perempuan mukmin, kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyetubuhi mereka, fama lakum 'alayhinna, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka
mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masa. Jadi maksudnya kalau dia cerai itu mutlak, tak boleh nak reverse tuan-tuan ya. Kenapa? Dia belum menyetujui isteri dia. Maka daripada ayat itu kita faham talak berkenaan adalah talak baik. Ya, talak baik. Jika suami menceraikan isterinya dalam keadaan ini dengan talak satu atau talak dua, dia tidak lagi halal kepada bekas suaminya, melainkan sesudah mereka mengadakan akad dan mas kahwin yang baru berdasarkan kepada persetujuan dan keredaan isteri. So, jadi talak bain itu tuan, kalau nak patah balik pun dengan akad dan mas kahwin yang baru, persetujuan isteri adalah mandatory. Wajib mendapat persetujuan isteri terlebih dahulu, barulah wali boleh akad semula dengan bekas suami dia tadi. Okay. So sebab apa? Sebab talak bain itu kan, isteri sudah berubah menjadi apa? Perempuan yang pernah berkahwin. Jadi wali dia sudah tidak ada kuasa mutlak lagi untuk memaksa. Jadi katakan wali mujbir. Wali mujbir bagi bapa dan datuk ni tuan-tuan hanya untuk seorang perempuan yang masih belum ada pengalaman berkahwin. Kalau dia dah pernah berkahwin, status wali mujbir itu sudah tidak wujud lagi. Jadi kalau itu di sini dia kata kalau nak akad baru pun persetujuan isteri itu adalah mandatory. Jika isteri diceraikan dengan talak tiga, dia tidak lagi halal kepada bekas suaminya sehinggalah dia berkahwin dengan lelaki lain dan kemudian telah berlaku persetubuhan dengan suaminya yang kedua. Bukan saja kahwin saja, tapi kena berlaku persetubuhan. Dan kemudian diceraikan oleh suami yang kedua. Dan setelah habis iddah dengan suami yang kedua tadi, maka barulah dia boleh berkahwin dengan bekas suaminya yang pertama dengan yang pertama itu dengan akad dan juga mas kahwin yang baru. So, jadi ini dibagi talak bain bainunatil kubra. Yang tadi itu bainunatil sughra, dia akad mas kahwin baru boleh. Tapi bainunatil kubra ini talak tiga ni tuan-tuan. Katakanlah kalau yang talak tiga ni juga boleh jadi kepada isteri yang belum disetujui. Jadi bila belum disetujui, maknanya tempoh iddah itu akan jadi pendek sikit lah, sebab isteri tak perlu iddah dengan bekas suami pertama, dia boleh kahwin dengan suami yang baru. Tapi kalau telah disetujui, dia kena habis iddah dengan suami pertama, lepas tu kena kahwin suami kedua, telah berlaku persetubuhan, diceraikan suami kedua, habis iddah dengan suami kedua, barulah boleh kahwin semula dengan apa nama itu bekas suami yang pertama. Baik, betul. So itu situasi pertama dia nak explain apabila suami ceraikan isteri sebelum menyetujui, otomatik jadi baik, dia tak boleh reverse kecuali dengan akad dan juga mas kahwin baru. Untuk situasi yang kedua, ialah perceraian secara khulu, tebus talak. Jika suami menceraikan isterinya secara talak khulu, ia menjadi talak baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab berlaku atas kehendak isteri. Dia sanggup bayar kepada suami supaya dia diceraikan. Jadi tidak ada tempoh rujuk lagi pada waktu itu. Apa nama ni, kalau kita tengok iddah itu tetap ada, tetapi mereka tidak boleh rujuk walaupun masih isteri itu tadi masih dalam tempoh iddah, karena perceraian berlaku disebabkan kehendak isteri. Jadi kalau ini tidak ada nafkah iddah untuk talak secara khulu. Jangan kemudian tidak. Jadi dia kata kalau berlaku secara khulu, talak itu bain, mereka tidak boleh rujuk kembali melainkan dengan mengadakan akad dan mas kahwin yang baru, sama seperti perkahwinan baru. Yang mana hukum ini meliputi talak khulu yang berlaku sebelum atau selepas persetubuhan. Okey.
Walaupun sama ada sebelum ataupun selepas persetubuhan telah berlaku, tapi isteri yang memohon untuk dibubarkan, dia sanggup bayar kepada suami dan suami muslim. Jadi bila berlaku saja talak furuk ini, otomatik dia jadi baik. Jadi kalau nak reverse, kena akad dan akad. Okay, kemudian yang ketiga, situasi yang ketiga daripada apa yang disenaraikan tadi, suami menceraikan isteri dengan talak satu ataupun talak dua selepas telah berlaku persetubuhan. Ini yang banyaklah, situasi yang banyak berlaku. Dia kata jika suami ceraikan isteri dengan talak satu atau talak dua selepas menyetubuhinya, suami dibolehkan untuk merujuk kembali dengan menggunakan akad dan mas kahwin yang lama. Okay, mas kahwin yang lama lah makna akad yang sebelum itu. Keputusan tersebut berada di tangannya selagi iddah isterinya itu masih berbaki. Jadi selagi mana seorang perempuan yang diceraikan dengan talak satu ataupun talak dua dan persetubuhan telah berlaku di antara mereka, maka di sana ada tempoh iddah yang perlu dilalui oleh seorang perempuan. Maka selagi mana perempuan itu berada dalam tempoh iddah tersebut, maka rujuk boleh berlaku pada bila-bila masa dan suami berkuasa mutlak pada waktu itu. Dari segi hukum, tuan-tuan, undang-undang satu perspektif berbeza. Tapi dari segi hukum, suami tidak perlu mohon keizinan isteri untuk rujuk. Ya? Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam tempoh iddah ni, isteri masih, bahasa mudah kita faham, masih di bawah kawanan dan tanggungjawab suami. Sebab itu dalam tempoh iddah, tuan-tuan, suami kena beri nafkah yang secukupnya, seperti mana seolah-olah ikatan perkahwinan itu masih lagi berlaku. Nafkah dari segi makan minumnya, nafkah dari segi tempat tinggal, kena disediakan oleh suami dalam tempoh iddah. Dia wajib. Bahkan isteri pula kalau nak keluar daripada rumah itu, ataupun kita guna outgoing lah, tuan-tuan, ya. Outgoing wife ni nak keluar rumah pun dia kena minta izin daripada outgoing husband dia dalam tempoh iddah. Dan suami wajib untuk menyediakan nafkah dalam tempoh iddah tersebut, tempat tinggal, pakaian, makan minum. Jika itulah logik kenapa syarak mengatakan suami berhak untuk merujuk, ya, dan tidak disyaratkan sebenarnya. Cuma kita dari segi perspektif undang-undang itu kan, dari segi untuk memastikan apa kita dapat ataupun mengelakkan daripada berlakunya kacau bilau. Maka sebab itulah proses rujuk apa perlu kepada mohon, permohonan daripada mahkamah, dan lepas tu perlu akan persetujuan daripada isteri juga akan ini. Tapi dari segi hukum yang sebut itu dari segi perspektif hukum. Dan begitu juga tuan-tuan, tempoh iddah dari segi pusaka, saling mempusakai antara satu sama lain kalau sekiranya dalam tempoh itu berlaku kematian. Ya, suami jatuhkan talak satu kepada isteri dalam tempoh iddah. Iddah ni ada berbeza lah mengikut situasi perempuan. Jadi tuan-tuan, dalam tempoh iddah katakanlah suami meninggal, kata iddah tiga kali suci, katakanlah 3 bulan. Selepas sebulan dia cekakkan isteri dia dengan talak satu, dia meninggal. Maka outgoing wife ini tuan-tuan masih berhak untuk menerima harta pusaka yang ditinggalkan oleh outgoing husband. Dan begitulah juga sebaliknya kalau yang meninggal itu adalah isteri, saling mempusakan pusaka. So jadi kalau itulah tuan-tuan, tidak perlu kita nak beli. Sebab saya pernah tengok perbincangan dalam satu grup Facebook, ada masing-masing nak kata, oh mestilah dapat persetujuan isteri dulu apa semua. Tidak, tuan-tuan, kalau kita tengok perhubungan semasa dalam tempoh iddah bagi talak raj'i, dia hanya satu tempoh bertenang untuk menentukan sama ada perceraian itu adalah muktamad ataupun mereka nak reverse balik kepada ikatan pernikahan yang telah terbina sebelum itu. So, jadi sebab itu kita tengok kewajipan suami masih lagi penuh untuk dia terhadap isteri dia, kecuali nafkah batin itulah terjadi. Tapi dari segi nafkah iddah itu tidak ada aspek. So, pewarisan atau tidak. Jadi kerana itulah kenapa keputusan untuk rujuk itu dari segi hukumnya adalah hak suami, ya, hak suami.
Tapi syaratnya tadi tuan masih dalam tempoh iddah lah maknanya iddah, dia kata iddah isteri dia itu masih berlaku. Dan dia adalah berdasarkan kepada firman Allah. Antara ini dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wa qawlatuhunna haqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka berhak untuk merujuk mereka kembali dalam masa iddah mereka jika suami-suami itu bertujuan islah, untuk berdamai, untuk memperbaiki kesilapan yang telah berlaku sebelum dia menjatuhkan talak kepada isteri dia. Kemudian dalam ayat 29, ayat yang seterusnya daripada surah yang sama Al-Baqarah, Allah menyatakan at-talaqu marratan. Talak itu ada dua kali. Yang mana dalam kedua-dua kali itu Allah kata fa imsakun bima'ruf, sama ada untuk kamu nak pegang terus, maksudnya nak berbalik kepada ikatan pernikahan sebelum itu, atau tasrihun bi ihsan, ataupun untuk melepaskannya, maksudnya cerai secara mu'tamad bi ihsan, dengan cara yang baik. Jadi bila Allah kata talaqu marratan, ini maksudnya untuk talak yang pertama dan talak yang kedua. Suami ada dua pilihan, imsakun, pegang bima'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang sepatutnya, maksudnya rujuk, ataupun tasrihun bi ihsan, ataupun bebaskan dengan cara yang baik. Dan begitu juga dalam satu hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menceraikan Hafsah radhiyallahu anha dan kemudian baginda merujuknya kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi maksudnya dalam riwayat ini menunjukkan bahawa Rasulullah sendiri pernah melakukan proses rujuk ini tadi. Dia pernah menceraikan Hafsah, kemudian Nabi rujuk kembali dan repot iddah. Okey, so tuan-tuan, itu adalah apa? 3 situasi yang disebutkan tadi itu. Hanya satu saja, iaitu situasi ketiga yang membolehkan berlakunya proses rujuk tanpa perlu kepada akad dan juga mahar yang baru. Dia tak sebut situasi yang kalau kita tengok situasi tadi, situasi keempat kita tahu tadi kita dah sebut saya sebutkan. Okey. Cuma dia nak jelaskan tentang cara macam mana proses rujuk untuk berlaku. Maka dia kata untuk kembali semula kepada ikatan pernikahan yang terbina sebelum itu, cukuplah dengan suami berkata, aku rujuk engkau kembali kepada perlindungan aku ataupun kepada akad nikah. Ataupun juga apa makna yang biasa kita mana jumlah mana suami kata tak apalah kita rujuk balik lah. Mana maksud suami tadi itu rujuk balik kepada pernikahan. Jadi mana itu sudah. Dan pengakuan tersebut adalah sunat disaksikan oleh 2 orang saksi. Bila kata sunat ni maksudnya digalakkan untuk mengelakkan pertikaian, ya. Disunatkan untuk 2 orang saksi berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Talaq ayat 2 yang mana Allah menyatakan wa ashhidu dzawa adlin minkum, dan adakanlah 2 orang saksi yang adil di antara kamu, iaitu ketika pada kamu ingin merujuk ataupun melepaskan isteri. Sebab dalam surah Al-Talaq itu dia memang antara perbahasan utama dalam surah ini adalah berkaitan dengan hukum talak. Jika suami rujuk kembali, dia masih lagi mempunyai baki talaknya. Contohnya kalau dia ceraikan dengan talak 1, rujuk, maka dia masih lagi berbaki 2. Kalau isteri yang diceraikan dengan talak 1, dia masih mempunyai 2 talak lagi. Jika isteri yang diceraikan dengan talak 2, maka dia hanya mempunyai 1 talak saja. Jika suami tidak rujuk kembali sehingga isteri selesai iddahnya, ketika itu suami tidak lagi mempunyai peluang untuk rujuk. Tidak ada lagi peluang untuk rujuk. Untuk mereka kembali hidup bersama, maka akad dan mas kawin baru hendaklah dilakukan dengan persetujuan bekas isteri, dan ia dilakukan sebagaimana perkahwinan yang baru. Dalilnya
adalah firman Allah dalam ayat 232 bagi surah Al-Baqarah. Allah nyatakan, wa idza talaqtumun nisa, apabila kamu telah menceraikan istri-istri kamu, kata Allah, fabalaghna ajalahunna, lalu mereka telah sampai tempoh iddah mereka, maksudnya telah habis iddah mereka, fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna, maka janganlah kamu ini Allah tujukan kepada siapa? Kepada wali. Janganlah kamu, para wali-wali yang terlibat ataupun yang bertanggungjawab terhadap perempuan ini, fala ta'duluhunna, janganlah kamu menahan mereka, ay yankihna azwajahunna, untuk mereka berkahwin semula dengan bekas suami mereka, idza taradaw bainahum, apabila saling meredai ataupun bersetuju di antara sesama mereka. Maksudnya perempuan ini dengan bekas suaminya yang telah pun habis tempoh iddah tadi. Karena kalau dia nak kahwin baru, maka kata Allah kepada para wali ini, jangan menahan, jangan menghalang, ya. Pada ta'mulu ayyukan azwaj idza taradaw bainahum bil ma'ruf, dengan cara yang baik, maksudnya cara yang digunakan bersama. Jadi ayat ini tetap Allah tujukan kepada wali, manakala anak perempuan kamu yang telah diceraikan oleh bekas suaminya, telah habis tempoh, kemudian mereka bersepakat untuk kembali semula, maksudnya untuk kahwin baru, maka pada waktu itu Allah kata wali jangan halang. Tetapi cumanya dipaham daripada ayat ini, dia kata dia pun perlu kepada akad yang barulah, proses yang baru, akad dan juga baru. Jadi mafhum daripada ayat ini, dia kata apa? Jika suami masih lagi mempunyai hak untuk rujuk kembali setelah habis iddah, maka sudah tentulah bekas istrinya tidak dibenarkan untuk berkahwin dengan lelaki lain yang disukai. Jadi sebab ayat ini tuan, maknanya Allah rujuk kepada apa? Rujuk kepada wali ataupun tujukan peringatan ini kepada wali, bermaksud apa tuan? Mereka ada peluang untuk kahwin ataupun rujuk kembali melalui satu ikatan yang baru. So, itu dia punya mafhum mukhalafah daripada ayat pada 232 daripada surah Al-Baqarah. Jadi maksudnya boleh, tapi perlu kepada akad yang baru apabila telah habis tempoh iddah. Jadi nak rujuk mesti pastikan iddah belum tamat. Dan kemudian tuan, yang ketiga, situasi yang keempat tadi, apabila suami ceraikan istrinya dengan tahap 3, sama ada dilafazkan secara berasingan. Nah, berasingan itu maknanya berlaku 3 kali lah, macam kita sebut tadi. Kalau dalam mazhab Hanafi 3 kali, dia mesti 3 kali. Cerai, rujuk, cerai, rujuk, masuk ketiga. Ataupun dia kata, tapi dalam mazhab kita talak 3 ini boleh berlaku secara berasingan atau sekaligus dengan satu lafaz. Dengan satu lafaz sahaja, sebelum ataupun selepas persetubuhan. Sebab dalam talak 3 ni tuan, dia tak dikira telah berlaku persetubuhan ataupun tidak antara suami isteri. Ya, sebab talak 3 ni dia anggap sebagai satu talak yang muktamad. Tak ada apa riba tuan, dia tak ada. Dan dia kata dalam situasi ini suami tidak boleh rujuk kembali walau dengan apa cara sekalipun, sama ada semasa tempoh iddah ataupun selepas tempoh iddah. Maksudnya habis anak iddah, melainkan setelah melalui 5 peringkat. Apa dia? Yang pertama, iddah dengan suami yang menceraikannya telah selesai. Kecuali kalau dia diceraikan dengan talak 3 sebelum berlaku persetubuhan, maka perkara pertama itu tak berlaku lah, sebab dia tak ada tempoh iddah bila belum berlaku persetubuhan. Tapi kalau telah berlaku persetubuhan, dia kena habiskan iddah dulu. Yang kedua, selepas selesai iddah, bekas isteri itu berkahwin dengan lelaki lain dengan akad yang sah. Ini kata Cina buta dalam itu ada. Jadi mesti akad yang sah, bukan pakai sedikit. Yang ketiga, bila telah berlaku perkahwinan dengan suami baru, maka bekas isteri dia tadi itu
disetubuhi oleh suami baharunya dengan persetubuhan yang sebenar, bukan main-main. Ya, bukan lakonan, tak. Mesti dengan persetubuhan yang sebenar. Dan kemudian langkah yang keempat adalah suami yang baharu itu tadi menceraikan isteri, bekas isteri ini tadi, dan kemudian iddah perempuan ini tadi dengan suami yang keduanya itu telah selesai, diceraikan, lepas tu habis iddah, maka lepas tu barulah dia boleh kahwin semula dengan apa? Bekas suaminya yang pertama tadi. Jadi dia kata selepas itu jika bekas suami yang pertama itu ingin memperisterikannya semula, maka dia boleh berbuat demikian berdasarkan persetujuan bekas isterinya dan dengan mas kahwin ataupun akad yang baru. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat 230 daripada surah Al-Baqarah, yang mana Allah menyatakan fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah fa'in talaqaha fala junaha 'alayhima ay yataraja'a in zanna ay yuqima hududallah. Sekiranya talaqaha, dia menceraikannya, maksudnya suami tadi menceraikan isterinya itu, fala tahillu lahu min ba'du, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sesudah itu, maksudnya selepas talak tiga itu, hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga dia mengahwini suami selain daripada suami dia yang pertama tadi, zawjan ghairah. Fa in talaqaha, dan kemudian apabila dia telah diceraikan oleh suami yang kedua ini tadi, fala junaha alaihima, tidak menjadi kesalahan bagi kedua-dua, mana isteri ini tadi dan juga bekas suami yang pertama tadi itu, ayataraja'a, untuk mereka kembali membina rumah tangga yang pernah mereka bina sebelum itu, ilzanna, seandainya mereka berdua mempunyai sangkaan yang, sebab zan ni maksudnya apa tuan? Kalau sedikit number, kalau syak 50%, 50-50. Kalau yakin 100, zan ni kalau kita nak letak nombor lah, nombor dah faham, 75. Jadi maksudnya dia sekiranya mereka berdua mempunyai sangkaan kuat bahawa mereka ayyuqima hududallah, mereka boleh menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Jadi maksudnya kalau bekas suami isteri ini tadi mereka mempunyai satu sangkaan kuat bahawa mereka boleh kembali hidup secara aman damai, ya, seperti mana yang pernah mereka bina rumah tangga dahulu, maka kata Allah fala junaha, tidak menjadi kesalahan. Cuma kita kata dia boleh berkahwin semula, tapi selepas daripada apa tadi? Lengkapnya proses perkahwinan in between itu. Jadi kita talak bekas suami, kahwin suami baru, berlaku persetubuhan, sebab persetubuhan itu melengkapkan pernikahan dengan suami yang kedua. Bila telah berlaku persetubuhan, diceraikan oleh suami kedua, habisnya dari suami kedua. So itu melengkap. Kalau telah diceraikan. Dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, isteri Rifa'ah Al-Qurazi telah datang berjumpa dengan Nabi SAW dan berkata, aku berkahwin dengan Rifa'ah. Kemudian dia telah menceraikan aku dengan talak 3. Selepas itu aku berkahwin dengan Abdul Rahman ibn Zubair. Tetapi adat sulitnya seumpama benang yang tidak ditenun di tepi kain. Kita faham dah ya? Baginda bertanya, adakah kamu ingin kembali semula kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sehingga kamu merasai madu Abdul Rahman dan dia merasai madu. Jadi maksudnya Rasulullah sebut perkahwinan yang kedua dengan Abdul Rahman ibn Zubair tadi itu, dia tak akan lengkap sehingga telah berlaku persetubuhan. Jadi inilah yang menjadi ataupun dalil yang kata kenapa perkahwinan suami yang kedua tadi itu hanya lengkap apabila telah berlaku persetubuhan. Okay, jadi maknanya Rifa'ah ini hanya boleh kembali kepada isteri ini boleh kembali kepada Rifa'ah, bekas suami dia yang pertama tadi itu, setelah perkahwinan dia dengan Abdul Rahman itu lengkap melalui persetubuhan. Jadi sebab itu dia kata Nabi, apa nama itu, tidak boleh sehingga kamu merasai madu Abdul Rahman dan dia merasai telah berlaku persetubuhan. Jadi maksudnya itu dia kata
Madu di situ, al-asal itu merasai nikmat persetubuhan antara suami isteri. Okey, apa hikmah dia kata? Hikmah meletakkan syarat yang untuk talak 3 dia kata. Sebelum seseorang lelaki itu dibenarkan untuk mengahwini semula bekas isterinya yang diceraikan dengan talak 3 itu, ialah apa dia kata? Supaya suami menjauhkan diri daripada melakukan talak 3 ataupun menjatuhkan talak kepada isteri dia dengan talak 3. Sebab itulah talak ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan mainan. Benda yang serius. Jadi kalau dah sampai 3 kali jatuhkan talak, maksudnya soalan macam suami ini datang apa nama tu, tak boleh dianggap sebagai seorang yang serius untuk nak menjaga isteri dia dengan baik. Jadi kerana itu kalau betul nak patah balik, ini dia punya syaratnya. Jadi maksudnya dia perlu kepada dia lah. Jadi maknanya syarat yang dia letakkan itu walaupun nampaknya berat, tapi apa tuan-tuan, dia punya apa nama tu, tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan kedua pihak. Dan kesimpulan dari segi hukum rujuk ini kata melihat kepada keharusan untuk merujuk kembali isteri yang telah diceraikan, maka talak boleh dibahagikan kepada yang pertama, talak rajai kita sebutkan tadi, itulah isteri diceraikan dengan talak 1 atau talak 2 selepas berlaku persetubuhan dan iddahnya belum selesai. Maka hukumnya suami harus untuk merujuk kembali berdasarkan keinginannya sendiri menggunakan akad dan mas kahwin yang lama. Suami yang tentukan, ialah saya rujuk kembali kepada pernikahan kita yang dulu kita hidup bersama kembali. Jadi suami keinginan dia berbalik kepada akad dan mahar yang lama. Manakala kategori yang kedua pula, talak ba'in bainul sughra, isteri diceraikan satu dengan talak 1 atau talak 2 dan persetubuhan belum berlaku. Dia jadi ba'in bainul sughra, tak boleh rujuk, kena akad. Ataupun diceraikan dengan talak 1 atau talak 2, persetubuhan telah berlaku dan iddahnya telah tamat. Kemudian yang ketiganya dia kata berlaku secara khulu'. Jadi 3 keadaan ini dia termasuk dalam kategori 2, iaitu talak ba'in bainul sughra. Telah valid, mu'tamad, ya, apa nama tu, tetapi sughra. Maksudnya tak boleh rujuk, cuma kena perlu kepada akad yang baru saja. Hukumnya suami boleh hidup bersama semula dengan mengadakan akad dan mas kahwin yang baru berdasarkan persetujuan dan redha bekas isteri. So itu kategori kedua. Kategori yang ketiga pula ialah talak ba'in bainul kubra, iaitu isteri diceraikan dengan talak 3 sama ada sebelum ataupun setelah berlaku persetubuhan. Maka hukumnya bekas suami tak boleh hidup kembali bersama dengan isteri ini tadi, melainkan setelah bekas isteri itu berkahwin dengan lelaki lain sebagaimana yang dijelaskan tadi. Ya, so itu adalah kesimpulan tentang apa? Jenis-jenis talak dan juga kemungkinan untuk berlakunya proses rujuk. Sekian itu saja perbincangan kita pada pagi ini, tuan-tuan. Next ataupun tajuk yang berikutnya ialah ila, zihar dan juga li'an. Ini juga bentuk-bentuk pembubaran perkahwinan. Okay. Itu kita akan sambung ke depan, ila, zihar dan juga li'an. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan ada soalan, dipersilakan. Kalau tak ada, so itu saja bincang kita pada pagi ini. Saya rasa kita boleh tengok dalam inaman, tapi kemudian tuan-tuan, tuan-tuan tengok kat saya terus macam petani pun yang tinggi lah tu. InsyaAllah kita bantu rujuk sedikit tentang inaman ni dalam perjumpaan yang akan datang. Kita bantu rujuk insyaAllah untuk kefahaman kita lah. Macam disebutkan tadi, dia ada sedikit perbezaan antara perspektif hukum dengan perspektif pendapat, ya, macam mana proses rujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, 'amalin la yurfa', du'a'in la yusma', wa na'udzubika min nafsin la tushba'. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik.